Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah Asas Pembudayaan Keusahawanan Seksyen 5 iaitu Dr. Rudi Ansar. Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan bisnes e-portfolio. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang iaitu Amiruddin bin Idris, Muhammad Faiz Afif bin Setang, Nur Rafida binti Rauf, Nurin Munira binti Tamari, Nurul Ifamalia binti Rashkul, Nurul Syuhada binti Khairul Syam Suhaimi dan saya sendiri iaitu Rukaya binti Toto Ngadiman. Seterusnya saya memperkenalkan nama syarikat kami iaitu Amplang Dishes dengan tagline-nya Eat Differently, Think Differently. Syarikat kami ditubuhkan pada 21 Disember 2021 oleh 7 orang pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS yang diilhamkan dari kursus pembudayaan dan keusahawanan. Industri amplang dishes ialah makanan, jenis praktikum perniagaan adalah keropok amplang dan jenis perniagaan yang kami jalankan menerima tempahan dan penghantaran. Seterusnya kita beralih kepada jenis praktikum amplang dishes. Objektif perniagaan kami adalah membuka syarikat menjual makanan yang disukai pelanggan. Yang kedua adalah memastikan pelanggan sentiasa mendapat perkhidmatan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah memastikan pelanggan berpuas hati dengan produk yang dibeli. Produk amplang dishes adalah keropok amplang asli dari Tawau, mempunyai 2 perisai iaitu ikan dan juga sotong, sedap dimakan sebagai kudapan masa lapang bersama keluarga dan mempunyai pelbagai kuantiti, paket pilihan sesuai dengan keinginan anda, snack sihat untuk kesihatan dan sedap yang dijamin memenuhi kepuasan. Seterusnya saya memperkenalkan ahli jawatan kuasa amplang dishes yang diketuai oleh pengarah iaitu Amiruddin bin Idris, berfungsi untuk mewujudkan dan melaksanakan organisasi visi dan hala tuju. Seterusnya pengurus pemasaran iaitu Nur Rafida binti Rauf dan Muhammad Faiz Afif bin Setang, berfungsi untuk menambahkan jumlah jualan dan menentukan pasaran jualan yang cekap. Dan yang ketiga adalah pengurus kewangan iaitu Nurul Ifamalia binti Rashkul dan Nurin Munira binti Tamari, berfungsi untuk menguruskan aliran tunai dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah pengurus operasi, saya sendiri Rukaya binti Toto Ngadiman dan Nurul Syuhada binti Khairul Syam Suhaimi, berfungsi untuk melibatkan proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal keperluan sumber. Melalui bidang keusahawanan ini, kami dapat mengeratkan dan mengenal antara satu sama lain antara ahli-ahli yang terlibat dalam suatu kumpulan. Seterusnya, pengalaman yang kami dapat dalam bidang keusahawanan ini adalah cara untuk mengatur prosedur dan mengatur segala aktiviti-aktiviti pengeposan COD kepada masyarakat dan juga kepada pelanggan. Yang kedua adalah kita dapat belajar untuk mengurus keuangan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita terlibat dalam bidang keusahawanan, sudah tentu kita memastikan segala proses keuangan keluar dan masuk akan diuruskan dengan baik untuk mencapai perniagaan yang unggul. Selain itu, daripada aktiviti keusahawanan ini, kita juga akan mendapat keyakinan untuk berkomunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana sebagai pengusaha, kita akan belajar berkomunikasi dengan semua pelanggan dan kita akan belajar semua karena pelanggan. Seterusnya adalah melalui aktiviti keusahawanan ini, kita dapat belajar cara untuk menyusun organisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi mencapai perniagaan yang unggul, sudah tentulah mempunyai tulang belakang yang kuat dan yang sesuai untuk dijadikan sebagai peranan dalam membimbing perniagaan ini mencapai ke tahap yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah kita dapat mempelajari bagaimana untuk mengatasi sebarang masalah yang dialami dalam perniagaan. Contohnya, masalah pengeposan ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan produk yang dihantar. Assalamualaikum dan hai, nama saya Amiruddin bin Idris. Saya merupakan pengarah bagi syarikat Amplang Dishes. Oke, di sini saya akan bentangkan mengenai engagement media sosial, di mana kami menggunakan 3 jenis platform media sosial dalam pemasaran produk kami, yaitu platform yang pertama adalah Facebook, platform yang kedua adalah Instagram, dan platform yang ketiga adalah TikTok. Dalam hal ini, Facebook adalah platform yang menjadi tumpuan utama dalam pemasaran produk kami, di mana para pelanggan lebih banyak mengunjungi Facebook kami. Walau bagaimanapun, ketiga platform yang kami gunakan yaitu Facebook, Instagram, dan TikTok sebenarnya banyak memberikan manfaat dalam pemasaran produk kami lah. Oke, untuk Facebook, post engagement mencatatkan sebanyak 779. Untuk Instagram,
post engagement mencatatkan sebanyak 594. Dan untuk TikTok, post engagement mencatatkan sebanyak 1902. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, saya Nurul Syuhada binti Harus Syamsuhaini, Novometrik PP20111023 akan membentangkan tentang Go E-commerce. Produk yang kami tawarkan merupakan amplang dan kami menjual dua jenis amplang, iaitu amplang sotong dan juga amplang ikan. Kami juga menjual dua jenis saiz, iaitu saiz besar dan saiz kecil. Bagi saiz besar iaitu 500 gram bagi amplang ikan dan juga 400 gram bagi sotong pedas. Selain daripada itu, saiz kecil pula iaitu 200 gram bagi ikan dan juga 180 gram bagi amplang sotong pedas. Amplang ini amat popular di Sabah sebagai kudapan seperti keropok. Kemudiannya, amplang ini juga merupakan salah satu item yang kebanyakan ataupun majoriti daripada masyarakat Sabah akan makan sebagai kudapan. Pilihan pembayaran yang kami gunakan ialah tunai dan juga transfer ke akaun bank syarikat. Kami menggunakan beberapa label produk bagi untuk menonjolkan lagi dalam penggunaan kata kunci bagi produk amplang kami. Antara contoh label penggunaan kata kunci yang kami gunakan ialah amplang sudah mendarat di negeri bawah bayu, iaitu di Sabah. Kemudiannya, stok amplang kami terhad. Yang ketiga merupakan amplang kami sudah ready stock, jangan tunggu lagi. Dan kemudiannya, ayuh grab amplang sebelum kena ambil oleh orang lain. Rating yang diberi oleh pengguna juga amat baik, dan contoh produk rating bagi produk kami iaitu daripada pengguna kami yang bernama Rita menyatakan bahawa produk ini berkualiti dengan rasa ikan dan sotong yang padu. Okey, selain daripada itu, kami juga sering mendapat komen yang positif, dan tawaran bagi pembelian amplang kami ialah beli 3 percuma 1, dan kemudiannya beli 5 percuma 1 amplang, dan kemudiannya percuma COD juga. Bagi modal untuk produk amplang kami, iaitu batch pertama kami telah memesan sebanyak 30 amplang. Bagi saiz besar kami telah memesan sebanyak 10 amplang ikan dan kemudiannya 10 amplang sotong pedas. Bagi saiz kecil pula kami memesan sebanyak 5 amplang ikan dan kemudiannya 5 sotong pedas. Harga sebenar bagi amplang ikan besar dan sotong pedas besar merupakan RM10, dan bagi amplang ikan kecil dan sotong pedas kecil merupakan RM5. Modal yang kami gunakan iaitu 200 bagi amplang dan campur dengan postage sebanyak RM10. Modal kami ini kurang kerana kami telah mengambil set campur, iaitu mix set. Kemudian batch pertama kami juga dijual dengan laris. Akhir sekali, bagi untung dan postage kami, modal kami agak kurang, maka untung kami lebih, dan disebabkan oleh itu pack besar dan kecil kami dinaikkan kepada RM2.5, dan pack besar kami menjual dengan harga RM12.5 dan juga pack kecil kami menjual dengan harga RM7.5. Setelah terjual 30 pack, kami mendapat untung sebanyak RM115 termasuk duit postage, dan kemudiannya 4 pack besar dihantar melalui postage ke Semenanjung iaitu sebanyak RM36. Selebihnya dihantar melalui COD dan juga self pick up. Seterusnya, saya Nurul Ifah akan membentangkan masalah dan penyelesaian masalah sepanjang membangunkan perniagaan kami. Pada mulanya, kami berhadapan dengan pelanggan yang terhad disebabkan persaingan daripada peniaga lain. Oleh itu, kami telah mengambil inisiatif dengan mengoptimumkan pemasaran di media sosial perniagaan kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Malah, kami juga telah mengambil solusi di mana setiap ahli telah membuka pesanan produk perniagaan dari kawasan tempat tinggal masing-masing. Setelah perniagaan kami menjadi semakin stabil, kami juga telah berhadapan dengan masalah stok yang terhad. Maka solusi kami bagi masalah ini adalah dengan membuat pesanan untuk batch kedua bagi meneruskan keberlangsungan perniagaan ini. Salah satu masalah yang kami hadapi juga termasuklah kekangan masa dan penghantaran disebabkan komitmen sebagai seorang pelajar. Maka kami juga telah membuat penyelesaian dengan membuka perkhidmatan prapesanan sebelum aktiviti penghantaran dilakukan. Kami juga telah membuka perkhidmatan self pick up kepada pelanggan yang mahu membeli tepat pada masa. Tidak kurang dengan itu, kami juga berhadapan dengan persaingan perniagaan produk makanan dan minuman terutamanya daripada peniaga yang lain. Oleh itu, kami telah melakukan strategi marketing dengan menarik pelanggan melalui tawaran percuma 1 sekiranya pelanggan membeli set combo. Kami juga telah menawarkan harga yang ideal dan mampu milik sesuai dengan kualiti produk. Cadangan kami untuk perniagaan kami di masa hadapan salah satunya adalah dengan aktif dan konsisten membuat siaran di media sosial, seperti menyiarkan kandungan maklum balas dari pelanggan, membuat live streaming, dan berkongsi pelbagai tips atau informasi berkenaan dengan produk perniagaan kami. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lagi engagement, kepercayaan, dan meningkatkan tarikan lebih ramai pengguna yang berpotensi menjadi pelanggan kami. Seterusnya, kami juga bercadang untuk menambahkan lagi jenis perisa baru produk sedia ada seperti perisa keju, udang, dan banyak lagi. Hal ini bagi memberi peluang kepada pelanggan untuk membuat banyak pilihan perisa kegemaran mereka dan berpotensi untuk membeli produk kejualan kami dengan lebih konsisten. Melihat kepada situasi permintaan yang semakin rancak dari luar negeri Sabah terutamanya, kami juga telah bercadang untuk memperkembangkan perniagaan dengan membuka peluang ejen dan lebih ramai rakan niaga dari berbagai kawasan untuk memasarkan produk ini. Hal ini sekaligus dapat memperkenalkan produk keluar Sabah ini kepada lebih ramai pengguna yang meminati makan kudapan yang sehat di luar sana. Cadangan kami yang terakhir adalah dengan menukarkan pembungkusan sedia ada kepada pembungkusan yang lebih mesra alam dan boleh dikitar semula. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan
meningkatkan moral dalam kalangan ahli niaga, tapi juga dapat menarik perhatian ramai pengguna yang cakna dengan penjagaan alam sekitar dan berpotensi untuk membeli produk kami. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Baiklah, untuk perancangan masa hadapan, di mana kami mempunyai 2 perancangan masa hadapan yang akan kami gunakanlah, iaitu yang pertama adalah meluaskan lagi pasaran jualan kami, di mana pasaran jualan kami pada masa sekarang adalah tertumpu di kawasan UMS sahaja dan sekitar Kota Kinabalu. Namun untuk batch kedua, kami telah memasarkan jualan kami di Kota Belud dan di Pulau Pinang lah. Dan kami berhasrat untuk memanfaatkan rangkaian jualan antarabangsa kami untuk memanfaatkan lagi peluang perniagaan rentas sempadan di mana akan menembusi pasaran baharu dan meneroka peluang pelaburan melalui pengelolaan pelaburan, pakatan strategik atau usaha sama dengan rakan kongsi strategik yang sesuai dengan apa yang kami lakukan, dan juga kami akan meneroka peluang untuk mengembangkan lagi operasi pembuatan kami ke negara lain yang akan memberikan kelebihan daya saing, terutamanya dari segi memenuhi keperluan pelanggan kami serta faedah lokasi lain. Dan perancangan masa hadapan kami yang kedua dan terakhir ialah menumbuhkan syarikat yang mampu menjana pendapatan yang lebih tinggi, di mana dengan penumbuhan syarikat ini kami berhasrat untuk menambahkan lagi pekerja, dan hal ini akan membantu pekerja-pekerja yang lain untuk menambahkan pendapatan mereka, dan bagi mereka yang menganggur, mereka akan mendapatkan peluang pekerjaan yang mereka perolehi. Itu sahaja untuk perancangan masa hadapan kami. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, kursus asas pendudukan keusahawanan ini telah memberikan banyak input serta pengetahuan yang meluas, terutamanya dalam selok-belok perniagaan dari segi keusahawanan, konsep keusahawanan, pengurusan kewangan, pengurusan risiko, pemasaran digital dan juga sebagainya. Dan ini akan kami aplikasikan apabila kami keluar daripada kampus ini nanti. Itu saja pembentangan daripada kumpulan 9, Seksyen 5 untuk kursus asas pendudukan keusahawanan di bawah selaan Dr. Rudy bin Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.